Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Diharap semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran kita Pendidikan Islam tahun 5, iaitu bahagian ibadah unit 1, iaitu tayamum. Sekarang mari kita lihat perkara yang dapat membatalkan tayamum kita. Ada beberapa perkara yang dapat membatalkan tayamum kita. Okey, kita tengok sebab yang pertama, iaitu melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Tayamum ini seperti wuduk juga. Apabila kita melakukan perkara membatalkan wuduk seperti buang angin ataupun kentut, ataupun bersentuhan sesama lelaki dan wanita bukan ajnabi, ataupun menyentuh kemaluan, jadi tayamum kita akan terbatal. Sebab yang kedua pula, iaitu sembuh daripada sakit dan boleh menggunakan air. Kita dapat lihat perkara ini contohnya apabila kita luka ataupun berdarah. Asalnya kawasan yang luka itu sakit dan tidak dapat kita menggunakan air. Sama juga seperti orang yang patah kaki dan patah tangan. Kawasan yang berbalut itu asalnya tidak dapat sampai air kepada kawasan wuduk itu. Jadi apabila telah sembuh, balutan dibuka, jadi wajib bagi kita untuk menggunakan air semula untuk berwuduk. Okay. Sebab yang ketiga, ada air selepas bertayamum sebelum menunaikan solat. Contohnya situasi apabila kita telah selesai melakukan tayamum, kemudian kita ingin dirikan solat. Tiba-tiba kawasan perumahan kita ada air semula ataupun tiba-tiba hujan. Jadi apabila telah wujud punca air, boleh kita berwuduk, maka wajib kita berwuduk pada ketika itu juga sebelum kita solat. Okay. Sebab yang keempat perkara membatalkan, iaitu telah luput waktu solat. Maksudnya apabila telah habis satu waktu solat itu, contohnya solat zuhur, antara zuhur dan asar, kita wajib mencari air dalam tempoh itu. Sekiranya tiada air, kita perlu menggunakan tayamum itu dalam satu waktu solat sahaja. Dan sebab yang terakhir iaitu murtad, iaitu keluar daripada agama Islam. Sekarang kita akan pelajari tata cara bagaimana mahu untuk kita bertayamum. Sebelum kita lihat satu persatu bagaimana kaedah bertayamum, mari kita lihat dahulu video langkah-langkah bertayamum. Mari kita lihat cara guna tayamum, cara bertayamum dengan betul. Panduan bertayamum dengan menggunakan debu tanah. Meratakan debu tanah ke muka. Pertama sekali, tepuk kedua-dua tapak tangan anda pada tanah berdebu sekali. Seterusnya, pesakit perlu berniat ketika memindahkannya sehingga menyentuh sebahagian muka
Sahaja aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Sapu dan ratakan debu tanah ke seluruh muka sekali sahaja. Buang saki-baki debu tanah yang ada di tapak tangan. Meratakan debu tanah ke tangan kanan. Kemudian tepuk dua tapak tangan pada debu tanah sekali lagi. Sapu debu tanah di tapak tangan kiri ke tangan kanan hingga meliputi siku sekali saja. Meratakan debu tanah ke tangan kiri. Begitu juga debu tanah di tapak tangan kanan perlu disapukan ke tangan kiri hingga meliputi siku sekali sahaja. Selati jari jemari tangan bagi memastikan sapuan rata ke seluruh bahagian tangan. Seperti video yang telah kita lihat sebentar tadi, sekarang mari kita baca dan sebut bersama-sama tata cara bertayamum ataupun kaedah-kaedah bertayamum. Yang pertama, tekap kedua-dua belah tapak tangan pada debu tanah yang suci. Yang kedua, nipiskan debu pada kedua-dua belah tangan ataupun tepuk debu supaya tepuk tangan kita supaya debu itu nipis. Ketiga, sapukan debu suci ke muka sambil berniat. Setelah nipis debu, kita sapu pada tangan dan berniat. Nawaitu tayammuma listibahati salat lillahi ta'ala. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan fardu salat kerana Allah Ta'ala. Yang keempat, ulang tekap kedua-dua belah tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskan. Kita ulang semula macam tadi, cuma kita sambung ke langkah kelima, iaitu sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Kita ambil tangan kiri, kemudian kita sapukan ke tangan kanan. Seterusnya, langkah keenam, ulangi menyapu debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Kemudian kita ambil tapak tangan kanan pula dan kita sapu tangan kiri. Dan selesai. Untuk bahagian yang terakhir, kita akan lihat kepentingan tayamum, iaitu apakah kebaikan bertayamum ataupun mengapakah Allah memerintahkan kita supaya bertayamum. Kepentingan pertama iaitu kemudahan kepada umat Islam menggantikan wuduk dan mandi wajib dalam keadaan-keadaan tertentu. Walaupun ketiadaan air, tetapi Allah membolehkan kita menggunakan debu tanah supaya kita tetap bersuci. Yang kedua, memastikan umat Islam tidak sewenang-wenangnya meninggalkan ibadah dengan sengaja. Apabila dalam keadaan ketiadaan air, maka bukan itu menjadi penghalang ataupun sebab untuk kita mengelak daripada mengingati Allah, bersolat dan sebagainya, membaca Quran. Kepentingan yang ketiga, menghilangkan kepayahan dan kesulitan. Dengan Allah membolehkan kita menggunakan debu ini, dia dapat memudahkan kita
untuk beribadah. Kepentingan yang keempat iaitu menyucikan jiwa manusia. Kerana debu tanah ini adalah pada asalnya adalah sifat penciptaan manusia. Kepentingan yang terakhir iaitu umat Islam diseru sentiasa berada dalam keadaan yang suci. Apabila kita berada dalam keadaan yang suci, maka tubuh badan kita akan sihat. Sekarang mari kita lihat bahagian uji minda pula. Bahagian uji minda ni untuk soalan yang pertama ni, kamu cuba buat soalan ini. Iaitu dia tanya soalan-soalan yang boleh dikemukakan antaranya, sebutkan pengertian ataupun maksud tayamum. Yang kedua, rukun tayamum, sebab-sebab diharuskan bertayamum, kepentingan bertayamum dan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Untuk bahagian bawah ini, bahagian nombor 2 ini, soalan kedua, mari kita lihat sama-sama dan kita cuba jawab. Guru menunjukkan beberapa situasi. Tentukan sama ada situasi ini mengharuskan kita bertayamum. Berdasarkan gambar di bawah ni, perkara ini boleh ataupun tidak untuk kita bertayamum. Gambar pertama, hujan ketika solat. Apabila hujan ketika solat, adakah sah tayamum kita ini? Sah ataupun tidak? Jawapannya adalah tidak sah. Kerana apabila telah hujan ataupun sumber air, apabila sumber air telah dijumpai dalam tempoh waktu satu solat itu, contohnya solat zuhur, apabila telah azan dan hingga sebelum masuk waktu asar, kita cuba cari air, tak jumpa. Tapi bila kita semayang, tiba-tiba sebelum azan asar kita solat dan kita dapati hujan, maka kita kena hentikan solat itu dan perlu kita mengambil wuduk apabila telah ada air. Untuk gambar kedua, kaki cedera. Kaki cedera, adakah dibenarkan kita bertayamum? Jawapannya adalah boleh. Kerana apabila kaki kita cedera, kita biasanya akan kita balut. Dan bila kita balut kaki itu, kawasan yang dibalut itu tidak dapat sampai air kepadanya. Jadi dibolehkan kita bertayamum di kawasan yang dibalut itu. Kita sapukan saja di atas balutan tersebut. Gambar ketiga pula ialah terlalu sejuk. Bila cuaca terlalu sejuk, adakah dibolehkan kita bertayamum? Boleh ataupun tidak boleh? Jawapannya adalah boleh. Kerana dikhawatiri kita akan mendapat penyakit kulit ataupun kulit kita menipis dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua murid kerana sudi menonton video pelajaran ini. Jumpa kita lagi pada video pelajaran yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.